Dulu ada al-arq, kau nak solat, angkat tangan. Bayangkan bagaimana solat tu punya teruk. Sekarang datang balik geng-geng tarikat ni, bayangkan macam mana guru dia solat. Kita kata bayangkan Nabi, kita kena guru dulu. Memang kita jauh, hatta Imam Tirmizi jauh dengan Nabi. Saya nak sebut satu hal. Apa dia, tuan-tuan? Itulah makna beragama. This is something different between Islam, antara Islam dengan agama yang lain. Kita dalam Islam ni, kita hidup bukan saja semacam hukum fiqh yang dry, do and don'ts, buat itu jangan buat ini, bukan. Muslim, dia hidup bukan saja dengan hukum tu, tapi dia hidup dengan perasaan, soul, spirit dia. Rindu umpamanya. Kita rindukan Nabi SAW. Kita baca hadis ni, kita harap kita dapat melihat Nabi SAW di akhirat. Melihat Nabi di syurga. Bukan sekadar nak tahu. Kerana kita juga setiap kali kita baca ni, kita teringin perasaan keinginan kita untuk melihat Nabi SAW. Sebab itu pada akhir kitab ni, macam mana kita sebut, Imam Tirmizi masukkan tentang bab mimpi melihat Nabi SAW. Seolah-olah terlalu rindu sehingga dia mengakhirkan dengan mimpi melihat Nabi SAW. Orang Islam, dia tidak mati harapan dalam hidup ni. Hatta umur 80 tahun, 90 tahun, seorang Muslim yang beriman masih lagi merangkak, memegang tungkat, datang ke masjid. Tak ada dah, aku tak ada harapan bersandak di rumah untuk tunggu waktu mati. Tak. Kerana kita punya misi, our mission, belum lagi tertunai. Apa dia? Syurga. Kita hidup dalam kerinduan, rindu pada syurga. Di syurga ada banyak benda. Kita rindu untuk melihat keindahan yang Allah janjikan, rindu melihat Nabi, bahkan rindu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kerana manusia, selagi mana dia hidup dengan cita-cita, dia tidak akan mati semangatnya untuk bekerja. Sebab tu Muslim ajaib, tengah orang tidur, tengah malam, pukul 3, pukul 4, dia bangun, meninggalkan tempat tidur dia, berwudu, solat, baca Quran pada malam hari, sujud, minta. Allah tanya, minta apa? Minta syurga, jauh daripada neraka. Pagi datang solat, walaupun pencen. Kalau orang pencen tak tahu nak buat apa sebagai orang pencen, terpaksa pergi panjat sungai, terjun sungai, naik gunung. Saya bukan kata salah, kerana dia tak tahu lagi nak buat apa. Tapi Muslim mukmin, dia tak pernah habis semua yang kita dapat. Dapat pencen ke, dapat KWSP ke, orang bisa dapat apa pun duit, it's nothing. Tak ada apa dibandingkan yang menjadi harapan besar kita di dalam kehidupan ini, yaitu akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sama sekali tidak, bahkan kamu sukakan yang ajilah, yang segera, wa tadharunal akhirah, kamu tinggalkan akhirat. Tapi mukmin, harapan dia pada yang akhir. Dunia mungkin dia tahu aku susah, nampak orang tu senang, kereta dia lebih besar daripada kita, makan dia lebih banyak, rumah dia besar daripada kita, but it's nothing. Tak ada apa. Pasal harapan kita lebih besar pada itu semua. Akhirat yang lebih besar. Dunia mungkin ada orang zalim kita, orang buat inayah pada kita, tapi kita tak pernah hidup dalam kecewa, stres. Ini artis Korea mai ke Malaysia, habis orang Malaysia tapi mana duduk di airport nak tengok, kok dapat terpandang wajah artis Korea tu. Allah, apalah sangat, mak dia lahir pun budak Korea lah juga.
Dulu tak ada siapa pandang Korea ni sejak daripada menari. Oh, sebab itu agama ia mengubah akar kepada akidah, foundation of belief, akar kepada akidah, sehingga menyebabkan kita, bukan kita tak, ya kalau lalu tu kita tengok lah, tapi kita nak pergi usaha, beli tiket, tunggu di airport, bayar kerana nak tengok wajah hati Korea. Bukan saya nak komplain mereka, kerana fokusnya hilang. Muslim mukmin ada tak benda tu? Ada. Kita nak tengok wajah ini, Muhammad bin Abdullah, yang kita baca sifatnya, dirinya, kita merinduinya. Hari-hari kita menyebut qala Rasulullah. Ketika kita angkat takbir, kita membayangkan bagaimana baginda bertakbir. Bukan kita bayangkan dulu ada Al-Arqam, apabila kau nak solat, angkat tangan, bayangkan bagaimana solat Abuya. Itu punya teruk. Sekarang datang balik geng-geng tarekat ni, bayangkan guru dia, bayangkan macam mana guru dia solat. Kita kata bayangkan Nabi, kita jauh dengan Nabi, kita kena guru dulu. Memang kita jauh, hatta Imam Tirmidzi jauh dengan Nabi, tetapi mereka telah menyampaikan riwayat-riwayat tentang Nabi. Kita nak ikut riwayat-riwayat ini. Bukan kita yang buat kesimpulan. Ia telah disimpulkan oleh para ulama hadis, disimpulkan oleh para fuqaha yang besar, bagaimana amalan-amalan dan sifat Nabi itu, dan bagaimana baginda salat, bagaimana baginda rukuk, bagaimana baginda sujud. Kita merindui perbuatannya, kita merindui wajahnya, diri baginda. Sebab tu orang Islam umur sampai 70, 80 masih lagi duduk di masjid mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang boleh kata aku dengar hadis nak buat apa dah, dah tua dah. Kerana agama ialah adunan yang cukup, adunan amalan, adunan perasaan. Sebab tu khitab agama, ucapan agama, ungkapan agama itu bukan hanya kepada otak kita, akal kita. Dia khitab dia, ucapan dan ungkapan dia kepada hati nurani kita. It's not just follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a messenger of God, but you have to love him. Bukan sekadar ikut, tetapi mesti mencintainya. Al-hubbu wal ittiba', cinta dan ikut. Sebab tu kita baca riwayat-riwayat ni, ia mendatangkan cinta. Oh, sehingga bila kita baca macam tu Nabi duduk, teringin nak duduk macam Nabi. Walaupun mungkin kita tak dapat buat semua, tapi at least sekali, 2 kali, 3, 4 kali lah hidup mencuba sebagai tanda cinta. Budak-budak yang cinta, suka dengan Korea tu, ataupun artis, semua artis tu dia beli, dia pelekat macam mana orang tu buat, dia buat baju orang tu pakai, dia pakai. Itu adalah cinta. Muslim mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang yang ikut Nabi tak cinta, nifaq, munafik. Dan orang yang cinta tidak ikut, sesat. Abu Talib cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak ikut baginda Nabi. Dia cinta anak saudara dia. Dia tidak selamat. Abdullah bin Ubay dan munafik yang lain, dia ikut Nabi tapi dia membenci Nabi. Dia munafik. Sebab itu maka hadis-hadis ini memberi manfaat apabila kita baca.